وذروا الذين يلحظون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا
يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dia memberikan kita lagi satu hari untuk kita bersedut udara, untuk melihat, buka mata. Lepas tu kita boleh macam bertaubat kan. Kita boleh banyaklah nikmat-nikmat yang Allah dah bagikan kita boleh nikmati dengan diberikan sekali lagi nyawa setelah kita mati sekejap semalam. Masa tidur tu kan dimatikan sekejap dan kita dibangkitkan balik untuk kita dapatlah buat apa yang sepatutnya kita buat, mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, terus melakukan perkara-perkara yang boleh membawa manfaat pada diri kita dan juga kepada diri orang lain. Alright, apa khabar di tempat anda? Saya di Singapura, saya berada di Singapura dan dalam keadaan Singapura ni nampaknya hari ni cuaca yang cerah, cuaca yang tidaklah macam panas ke hujan ke, cuaca yang cerah dan baru saya tadi pergi luar tengok kan, memang cerah sangat hari ni dan tak ada hujan, tak ada apa, tak ada mendung, cerah cuacanya cerah. Hari ni hari Isnin, ada yang dah pergi kerja dan kita work from home ni, ramai yang work from home. Jadi kalau work from home bolehlah juga tengok abang-abu kita bersembang-sembang santai. Dan apa kata kita yang ada kat sini, kita mula kongsikan, right? Kongsikan, kita share, kita share dan tag rakan-rakan yang lain supaya boleh juga mereka dapat bersama dengan kita pada hari ini. Dan topik dalam segmen ilmu nanti, kaedah simpan dan melabu, 2 in 1. Macam mana kita nak buat 2 in 1 punya benda yang boleh memberikan RM1 tu dia bekerja untuk 2 kerja. RM1 dia buat 2 kerja. Macam mana kita nak buat benda tu? Dan ini adalah kaedah beratus-ratus tahun dulu digunakan pakai oleh ramai orang-orang yang memang hartawan, jutawan dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya juga bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana alhamdulillah ada improvement dalam batuk saya, walaupun masih ada lagi
tapi dia improve sikit. Jadi mudah-mudahan benda ni akan terus berkekalan agar kita dapat terus melakukan apa yang kita memang suka sangat. Memang dah ada pun jadual-jadual program-program untuk saya lakukan secara online. Ini. Jadi jom yang ada kat sini say hi, apa khabar, siapa yang ada dekat sini boleh je mungkin bagi tahu anda di mana, daripada mana, dan dekat mana, makan apa, semua tu benda bolehlah bercakap dengan saya. Alright, okay, kita nak juga ambil kat sini, kita nak tengok siapa yang datang hari ni. Okay, kita tengok. Okay, Lina Jenny daripada Sabah. Saya rasa ni daripada Sabah ni. Alright, good morning dia cakap. Okay, good morning Lina Jenny, alright, daripada Sabah. Dan kita ada Syamir, salam AA. Syamir, dia cakap salam AA. Dan dia cakap yes, you look better today. Dia cakap sebab mungkin ceria sikit kan. Kalau tak start je dah terbatuk-batuk, dia dah ceria sikit. So terima kasih Syamir di sana. Dan kita juga ada Azman Kamsan, apa khabar? Naz Yaakob, lama tak jumpa Naz Yaakob ni di mana sekarang? Kelantan ke, dekat KL ke, dekat Bangi so boleh bagi tahu apa keadaan di tempat anda hari ini. Alright, tempat anda macam mana, hujan ke, ribut ke, apa ke, cerita, dan mungkin apa topik-topik menarik ataupun apa yang sedang berlaku di tempat kita. Dan satu benda yang sekarang memang sedang berlaku adalah Euro. Bola, kita ni peminat bola sepak. Jadi Euro telah pun bermula dan hari ini hari yang kedua. Semalam England walaupun saya ni bukanlah peminat tegar England, tapi semalam England mencatatkan kemenangan pertama dalam permainan yang pertama dengan 1 gol saja yang dijaringkan oleh Sterling semalam tapi sebelum semalam tu ada satu kisah menarik, bukan menarik lah, kisah yang buat orang syok adalah seorang pemain Denmark, Christian Eriksen, yang terrebah masa dia main bola. Tengah main ni terus rebah dan menyebabkan permainan diberhentikan sampai ada yang sudah ada orang cakap dia dah mati sampai berita macam tu. Tapi akhirnya beliau dibawa ke hospital dalam keadaan yang stable mengikut apa yang diberitahu. Dan selepas tu baru permainan tu disambung balik dan Denmark telah menerima kekalahan yang mengejutkan daripada Finland, satu pasukan yang tak pun diletakkan sebagai favourite tapi berjaya mengalahkan mereka. So itulah antara kisah yang pada Abang Abu memang sukalah kan. Alright, kita ada Hayati Yahya dia cakap Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam Hayati. Dan Ayu Marini Abidin Waalaikumsalam Abang Abu, dia jawab soalan saya, alhamdulillah. Alright, cuba ceritakan sikit mengenai tempat awak, keadaan awak sekarang. Apakah yang menarik? Mendung ke apa sajalah, boleh cerita kat sini, cuba komen-komen. Dan kalau ada berita menarik pun boleh juga tanya ataupun bagi tahu kat kita boleh bincang-bincang mengenai benda tu sebelum segmen kita, segmen ilmu 9.30 segmen ilmu kita. Dan hari ini memang best sangat, kaedah simpan dan melabur. Apakah kaedah yang ini? Adalah satu kaedah yang boleh kita lakukan pada hari ini. Kalau dulu memang orang melakukan benda ni kan, mereka ni dia buat dua dalam satu. Satu ni dia buat dua benda. So benda tu berlaku daripada zaman beratus-ratus tahun dulu. Adakah formula ni telah pun dilupakan ataupun tidak? Benda tu tak boleh dijalankan pada waktu ni. Kita tunggu dulu nanti perbincangan ataupun kita sembang-sembang mengenai benda tu. Alright, sini mendung macam nak hujan. Kat mana tu Ayu Marini? Kat mana tu? Kat mana mendung dan macam nak hujan tu? Cuba share dekat mana benda tu. Alright, dan ada tak apa-apa cerita menarik di tempat anda? Saya nak tanya anak saya, Azaz, is there any interesting story that happened in Singapore yesterday? Anything that you know? So, is there any kind of like stories or news, like Singapore news? I read online that a stall auntie put cannabis in the... Oh, okay. Semalam satu berita yang mengejutkan, yang di Singapura ada satu warung ataupun satu tempat makan yang anti ni meletakkan cannabis, iaitu dadah dalam tu dengan niat untuk nak orang datang balik. Beliau telah pun ditangkap dan diberikan hukuman yang pihak pemerintah lah. So itu satu berita yang mengejutkan. Orang boleh sampai buat macam tu. Allahu Akbar. Alright, mudah-mudahan kita dilindungi daripada perbuatan macam tu.
Okey, dekat Bukit Jalil Okey, Ayu Marini dekat Bukit Jalil. Alright, hujan nak dekat hujan. Assalamualaikum AA dan semua daripada Aslina yang baru bangun ke? Gurau saja. Alright, so itu antara cerita. Any other news that is happening in Singapore that you guys want to share so that I can share with the people around here? So any other news? Amzad, Azaz? Any other news? Only that Saya sendiri tak tahu apa berlaku, jadi saya tanya anak saya apa berlaku dekat Singapura ni. Then lagi satu vaccination apa untuk remaja pun dah set sekarang. Jadi anak saya semalam kena first jab, umur 13 semalam dia dah kena first jab. Okey, alhamdulillah dalam keadaan yang okey, normal lah so far, alhamdulillah. Doakan supaya tak ada apa-apalah. Lain tak okey sangat kat sini. Alright, okey, biasalah kan, bila nak hujan, bila nak itu ni mesti ada benda-benda yang tak best. Baru lepas tengok counter saham counter saham alright, dalam keadaan macam sekarang ni memang boleh tengok je lah, tengok dan buat persiapan, buat persediaan untuk kita take balik. Tapi pasaran Bitcoin, pasaran kripto tadi saya melihat satu kenaikan balik Bitcoin. Dia dah capai paras kalau duit Singapura ni dia dah capai paras 51,000 tadi. Kalau dia bermain dalam paras berapa tu jadi, dan dia sudah naik sekarang dan BNB pun membuat kenaikan juga. Alright, and walaupun XRP dan Doge ni sebenarnya jauh daripada harga maksimum dia, tapi dia ada di bawah 50% daripada harga yang mereka pernah catat. Jadi ini mungkin juga peluang untuk kita melabur sikit lah kan. Bagi yang mungkin tak tahu tu boleh lah berjinak-jinak sikit. Okey, dan kita nak tengok mulai hari ni Singapura boleh bersosial dengan kumpulan 5 orang. Tu dia Azman. Thank you Azman untuk ingatkan benda tu. Okey, Singapura telah membuka kembali dia punya MCO ataupun kita panggilkan SOP yang ketat tu dilonggarkan sedikit. Di mana sekarang kalau sebelum ni hanya 2 orang saja boleh keluar bersama-sama atau ada aktiviti bersama-sama 2 orang saja. Hari ini mulai hari ini kita sudah boleh berkumpul seramai 5 orang. Kita dah boleh kumpul 5 orang. Jadi member-member 5 orang dah boleh jumpa lah. Cuma makan tu belum lagi dibukakan. Mungkin ditunggu lagi seminggu untuk buka pula tempat makan. Maksudnya dah boleh makan balik lah dekat restoran dan sebagainya. Jadi 5 orang dah boleh berkumpul. Saya pasti ramai yang akan mula melepaskan rindu mereka untuk menjumpa kawan-kawan 5 orang dah lama sangat tak berjumpa 5 orang, 4 orang, 3 orang Jadi ini adalah mungkin juga akan menjadikan ramai akan mula membuat social punya gathering 5 orang, mungkin jemput ke rumah ke ataupun ke office ke dan sebagainya lah. Alright, itu antara perkembangan yang menarik lah yang berlaku di Singapura. Dan di Malaysia juga perkembangan yang baik sebab kes sembuh meningkat tinggi, 8,000 lebih kes sembuh COVID dibandingkan dengan kes baru adalah 5,000 lebih. Itu adalah sesuatu yang sedap kita nak dengar. Alright, dan di Malaysia ialah seperti kita tahu lockdown tu disambung balik untuk nak memastikan prestasi yang sama seperti semalam boleh dikekalkan. Maksudnya kita mencatatkan kes sembuh tu lebih dan kita kurangkan kita punya kes baru. Jadi kalau itu boleh kita lakukan dalam 1-2 minggu ni, pastinya Malaysia juga akan buka SOP ataupun PKP ataupun lockdown ni supaya kita dapat berinteraksi seperti semula. Alright, bagaimanapun saya rasa banyak aktiviti ekonomi telah pun kita mulakan balik sebab apa? Aktiviti ekonomi pada hari ini kita boleh dijalankan menerusi seperti apa yang kita lakukan ni secara online, secara digital, secara virtual. Maka mungkin ini adalah fasa di mana integrasi di antara ekonomi dengan online ataupun ekonomi dengan digital ni sedang giat di incubate ataupun di integrated. So saya rasa benda ni akan berterusan dan juga dia memberikan peluang kepada ramai orang yang mungkin tidak mempunyai satu
kekuatan untuk bekerja ni dah boleh kerja, dah boleh start business, dah boleh buat banyak-banyak benda dengan online ni, alright. Jadi teruskan dapatkan ilmu-ilmu online, sebab benda tu saya rasa sangat penting untuk kita meneruskan cabaran kita dalam kehidupan pada waktu sekarang ni, zaman pandemik. Okey, apa kata kalau korang ni so minta maaf lah saya kalau gunakan bahasa korang sebab saya ni anggap korang ni macam adik-beradik aku sendiri kan. Jadi kita punya cara kita ni saya nak rasa lebih macam kau ni berbual dengan abang kau ni kan. Kan jadi kita lebih macam lebih mesra lah insya-Allah. Dan apa kata kita teruskan juga dengan tekan love banyak-banyak sambil kita beristighfar, kita astaghfirullahalazim, sekali love astaghfirullahalazim, sekali love alhamdulillah. Like kita ucapkan sebab sambil dengar sambil kita dapat pahala juga. Alright, dan jangan lupa untuk share, tag member awak. Saya nak tengok semua yang ada ni, cuba tag satu nama ataupun dua nama kenalan awak yang awak rasa macam benda ni perlulah kita share dengan dia ni. Ada tak? Kalau boleh awak tag dua orang dalam komen kita ni. Siapa member awak yang awak rasa yang macam memang awak rasa macam dia ni, aku nak lah dia ni dengar benda ni ataupun benda-benda bersama dengan Abang Abu ni kan. Setiap pagi saya bercerita, saya bagi tips, saya bagi tricks business, kewangan and wealth ni, dan saya nak awak juga kongsikan pada member-member anda. Alright. Okey. Okey, ada tak sekarang sebelum kita nak masuk ke kita punya topik pada hari ni, ada tak soalan-soalan yang mungkin awak dah macam terfikir tau. Sebab 2 hari kita tak bersiaran. Ahad, Sabtu tu memang kita tak bersiaran. Siaran kita ialah Isnin hingga Jumaat Jadi 5 hari ni kita akan berterusan bercerita banyak benda-benda yang kita akan memberikan banyak ilmu-ilmu insya-Allah. Right. So sekarang saya nak buka peluang pada yang ada kat sini lah. Semua yang ada kat sini boleh tanya apa jua soalan. Dalam masa 10 minit ni kita nak jawab soalan. Lepas tu kita akan masuk ke segmen ilmu minggu ini ataupun ilmu hari ini, iaitu macam mana kita nak buat kaedah simpan dan pelaburan sama sambil kita tak perlu risau dengan simpanan dan juga pelaburan. Macam mana kita nak buat benda tu. Alright. So boleh tanya Abang Abu sekarang, boleh tanya saya supaya saya boleh berikan jawapan kepada anda. Okey, ada ke? Ada tak soalan yang nak tanya? Kalau ada tanya boleh tanya sekarang boleh je tulis kat situ, tanya je apa soalan yang awak nak. So insya-Allah saya akan jawablah selagi yang saya boleh buat. Alright. Okey. So ada tak soalan-soalan mengenai bisnes ke duit ke apa sajalah. Boleh tanyalah sekarang. Suara Abang Abu okey tak? Suara saya dah okey sikit boleh rasalah sikit. Saya sendiri boleh rasa yang hari ni saya rasa macam lebih better daripada hari sebelum ni. Kerana saya dapat alhamdulillah saya dapat macam bercakap tanpa ada rasa macam tak selesa. Kalau sebelum ni dia ada rasa tak selesa bila cakap je, ada macam nak batuk, macam rasa tak selesa, kena slow down sikit saya punya momentum tu kena slow down and stuff like that. Tapi sekarang alhamdulillah saya rasa macam better sikit. Terima kasih kepada mereka yang mendoakan, mendoakan. Mudah-mudahan doa anda ni juga satu benda yang saya yakin Allah terima dan dia berikan sedikit kebaikan, nikmat. Ni nikmat ni. Sebab benda ni macam nikmat tau. Kita tahu kan sebelum ni apa keadaan kita, dan bila benda ni berlaku pada hari ni walaupun ada lagi batuk-batuk tapi dirasa lain. Dia rasa macam best sangat daripada hari-hari sebelum tu. Jadi sentiasalah kita menjadikan segala apa yang berlaku tu sebagai satu kesyukuran ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Jadi jom share dan tag pada rakan-rakan usaha anda. Alright. Okey. Soalan tak ada ke soalan? Tak ada soalan. Memang tak ada soalan. Lepas tu tak ada tekan-tekan lagi, tekan-tekan love.
Tekan banyak-banyak love tu, right? Okey. Soalan saya ni kena tunggu soalan. Kalau tak ada soalan ni, kepala otak saya ni macam tak boleh berfungsi, babe. Bila tak ada soalan ni dia macam mendap je, tak tahu apa aku nak buat lagi kan. Bila korang tanya soalan, dia macam breakfast untuk aku tau. Makanan minda aku ni adalah soalan awak. Awak tanya soalan, insya-Allah dia macam dapat satu makanan tau, macam breakfast. Dia jadi segar, dia jadi macam bertenaga kan. Tu soalan. Sebab tu saya suka sangat bila adik-beradik saya ataupun semua semua yang mendengar rakan-rakan semua ni, dia boleh tanya soalan. Jadi saya nak awak tanya soalan. Ada soalan ke? Takkanlah macam tak ada soalan, babe. Lepas tu share kepada member-member kita. Alright, saya berterusan buat benda ni. Saya akan berterusan, insya-Allah. Allah izinkan untuk saya terus buat benda ni. Adalah norma baru untuk saya. Setiap pagi pada hari Isnin sampailah hari Jumaat, norma baru saya adalah buat satu live. Like everyday buat satu live dengan memberikan sedikit ilmu dalam pelaburan, dalam simpanan, dalam kewangan, bisnes, alright, dan juga kekayaan. Like benda-benda ni kita nak bersembang, berbagi trik dan sebagainya. Dan hari ni seperti yang kita tengok kat atas ni adalah topik dia, kaedah simpan dan melabur dalam satu masa. Ini apa kaedah ni, dan kita nak macam kongsi, nak bincang, nak kata orang tu bersembang-sembang, nak bongkar-bongkar sikit. Dan mungkin kalau awak sendiri kan ada some kaedah-kaedah orang lama, ada tak macam kau pernah dengar ataupun kau pernah tengok, mungkin moyang kita ke, nenek-nenek kita ke dulu dia punya cara dia orang menggunakan duit, cara dia orang macam buat satu dan mencapai kekayaan. Mereka ni macam mana, walaupun mungkin pada pandangan kita dia orang punya pendapatan taklah begitu besar, dia orang pun taklah macam ada gaji tetap, tapi pernah tak macam korang ternampak ke, terfikir ke, ataupun mungkin korang duduk tanya nenek dulu kan, nenek macam mana nenek jadi kaya macam ni, apa yang nenek buat kan. So ada tak pernah macam you lalui benda tu? Kalau ada boleh share kat sini, sebab kita pun nak tahu kan orang dulu cara dia macam mana. Sebab abang hari ni nak cerita pasal orang dulu punya method kan. Apa method orang dulu yang boleh menjadikan mereka ni macam cukup, dan kaedahnya simple dulu punya, tapi adakah benda tu masih boleh diguna pakai pada hari ini ataupun mungkin ada sedikit perubahan? Kita nak tengok sama ada benda tu boleh kita lakukan pada hari ini ke atau tidak. Itu kita punya perbincangan pada hari ini. Tapi sebelum tu saya at least kena ada satu dua soalan kalau tidak otak saya ni macam dia tak macam biasalah. Kalau dapat soalan ni dia macam bergeliga sikit. Tak apalah, simple mana pun soalan. Tu dia, Azim dah berikan dia punya sedikit of benda yang betul lah. Ini antara benda yang saya memang setuju sangat. Orang dulu tu dia punya cara dia beli emas kan, dia simpan emas, dia ada duit dia beli tanah kan, itu je. Lepas tu tanah tu dia buat lah, sama ada dia bercocok tanam ataupun dia biarkan saja. Ada yang dia buat rumah kan, kadang-kadang di tanah tu dia buat rumah-rumah, dia sewakan orang kan. Benda-benda ni adalah benda yang memang kita nampak sangat kan, yang memang daripada dulu benda tu sampai hari ni dia masih kekal. Itu adalah satu pelaburan yang klasik tau, klasik iaitu emas, tanah dan hartanah. Maksudnya dia membina ataupun dia membeli hartanah. Ini adalah klasik yang telah dilakukan daripada dulu. Terima kasih Azim untuk ingatkan benda tu. Alright, jom, ada soalan lain ke sebelum kita nak bersembang? Kan mungkin awak juga ada pernah tengok ataupun tanya awak punya nenek semua kan, apa dia orang buat. Alright, kita ada Shana cakap good morning AA, dia cakap good morning AA. Alright, good morning. Jadi kita punya topik ni hari ini adalah kaedah simpan dan pelaburan. Macam mana kita nak simpan dan melabur kan. Mungkin bila cakap macam tu orang mesti dah boleh agak lah banyak benda, tapi mungkin bila kita bincang-bincang nanti bukan benda tu yang sebenarnya kita nak bincangkan, tapi macam mana kita boleh create benda tu pada zaman sekarang. Alright, okay, Aslina dia ada soalan. Aslina AA, atuk saya tahu-tahu dalam akaun dia ada ratusan ribu. Dia beli tanah dan dia suka simpan duit dalam tin minyak tanah. Allahu Akbar. Alright, tak ada bank babe kan, tak ada simpan bank, dia simpan dalam tin minyak tanah dan dia ada duit simpanan dalam akaun dia beratus ribu. Nampak tak?
orang-orang yang dulu diorang punya wawasan. Dan okey, saya nak tanya juga Selina. Okey, Selina, dia dah ada banyak duit macam tu kan. Maksudnya banyak dari segi untuk seorang biasa tu 100,000 tu banyak kan. Okey. Dalam keadaan macam tu, macam mana dia punya gaya hidup Macam mana gaya hidup dia? Adakah dia hidup dengan macam bermewah ke, atau dia masih hidup dalam keadaan yang sama je ke? Macam mana? Mungkin dapat tengok kan, Lina mungkin cakap tadi, dan mungkin dah tengok macam mana gaya hidup dia orang. Sebab salah satu sebab yang kita nampak orang merana dalam kehidupan mereka adalah kerana gaya hidup yang melampaui apa yang sepatutnya mereka ada kan. Kan? Contohnya dia ni mampu hanya minum dekat kedai mamak, tapi dia nak minum dekat Starbucks. Macam contohnya, bukan saya nak salahkan Starbucks, boleh je minum, tapi kita tengoklah keadaan kita tu kan. Kalau keadaan kita ni belum mampu untuk pergi nak minum sana, sebab mungkin satu gelas tu dekat sana tu awak boleh minum untuk 3 hari dekat sini, dan kemampuan awak tu memang macam tu, dan tak perlulah kita nak pergi sana. Itu maksud saya lah gaya hidup. Okey, nampak tu, dia hidup sederhana. Naik basikal je pun kan. Hidup dia sederhana, naik basikal. Maksud basikal ni macam dia hanya gunakan apa yang dia perlu. Maksudnya basikal tu dah cukup untuk dia, maka cukuplah benda tu. Dia rasa macam tu. Dia rasa cukup dengan apa yang dia sudah ada tu. Mungkin kalau dia nak beli kereta pun, dia rasa benda tu perlu tak? Kalau perlu, pasti dia akan beli, dan cukuplah dengan kereta yang mungkin boleh bawa dia ke sana dan ke sini. Ini antara kenapa dulu orang dia lain sikit. Gaya hidup mereka dulu seperti low class kan. Nampak macam low class, tapi sebenarnya diorang punya ketenangan dalam hidup tu dengan cukupnya duit, simpanan ada, tak ada hutang, mereka boleh melakukan banyak benda yang mereka boleh lakukan. Maka pada saya itu lebih selesa dan lebih membawa ketenangan. Alright. Jadi seumur hidup saya minum Starbucks dalam 3 kali tu pun dapat free. Saya rasa diri saya tak mampu minum Starbucks. Alright, Allahu Akbar. Tak, maksud saya kadang-kadang ni bila saya cakap macam tu, maksudnya bukanlah kita tak boleh minum langsung. Alright, janganlah kita pula jadi satu masa nanti kita rasa macam menyesal pula. Kan, tak perlu sampai macam tu. Kalau kita rasa nak minum sekali-sekali tu tak ada masalah, tapi jangan jadikan dia sebagai satu habit sekadar untuk kita nak konon-konon status kita. Kita nak jaga status tapi kemampuan kita tak ada. Itu silap pada Abang Abu. Pada Abang Abu itu adalah kesilapan. Bila kita melakukan sesuatu tu untuk nak menunjukkan status kita pada orang, padahal realitinya kita tak ada. Itu maksud saya. Tapi at the same time, janganlah kita walaupun kita mampu untuk merasai dan kita ada rasa macam macam mana best tak makan kat sini atau minum kat sini kan, perasaan tu ada, dan kita ada duit tapi kita tak buat. Itu pun pada saya adalah satu kerugian, kerana kita perlu rasa juga. Kalau hati kita macam nak rasa benda tu, tengok kemampuan, boleh ni aku nak rasa sekali, okay fine. So jadi kita tak adalah sampai satu masa nanti kan kita rasa menyesal, aku ada duit banyak ni sekarang nak mati, alamak aku Starbucks pun tak pernah minum, ataupun McDonald pun tak pernah makan, whatever lah. Itu kalau you ada perasaan macam tu. Tapi kalau hati kita memang tak peduli pun benda ni, dia tak kisah sangat pun, dah tak ada benda lah. Alright, okay. Asli juga kat sini cakap, ini satu lagi sifat yang saya rasa memang ada pada orang lama ni. Dia suka bersedekah dan jaga orang tua walaupun bukan ibu bapanya sendiri. Ini satu sikap yang sangat mulia lah, sangat tinggi dia punya nilai dan derjatnya, iaitu bersedekah tu satu, jaga orang tua. Bukan orang tua kita saja, tapi orang tua yang mungkin sebaya dengan mak ayah kita ataupun atuk nenek kita, kita jaga dia orang. Kita jaga dia orang dari segi mungkin pertuturan kita, adab kita terhadap dia orang semua, insya-Allah. Dan kita kita punya brother kita dia dah masuk Suhaimi, dia cakap salam awesome Monday. Yes, AA 3 to 5% for own self. Alright, ni dia dah belajar pukat ni, dia pun apa lagi, dia keluarkanlah apa yang dia dah baca tu. Alright, dia cakap aku tahulah apa kau nak cakap tu kan. Alright, ni soalan sebelum kita masuk pada bab hari ni. Main kutu okey tak? Macam paksa diri untuk simpan. Bagus, tak ada masalah. Tapi nampak ada tapi Tapi bila awak nak main kutu ni, awak nak main dengan siapa?
Kan, maksudnya janganlah main kutu ni dengan orang yang tak kenal pun. Nak dalam online. Ada pula orang main kutu ni dalam online dan dia tak kenal siapa pun dah. Owner dia tak kenal siapa pun benda tu. Jadi pada saya itu adalah satu benda yang salah sekali. Kalau kita nak main kutu ni, dia biasanya kalau nak tahu sejarah kutu ni, dia satu benda yang dimulakan oleh sekumpulan kecil. Dia bermula dengan kawan-kawan, family members. Dia lebih kepada family tau. So family ni dia orang mula nak sesuatu, jadi dia orang bergabung, kan? Alright. So dia buat satu kaedah di mana okey, kita simpan, kita setiap bulan kita akan kumpulkan setiap orang dan kita akan mula buat undian siapa yang boleh dapat. Itu satu lagi, siapa yang mungkin memerlukan duit tu, kita bagi kat dia supaya dia boleh menyelesaikan dan dia akan sambung balik. Itu sebenarnya. Jadi main kutu ni kita perlu tahu first kali siapa dia punya siapa di sebalik benda ni. Adakah scammer ataupun adakah memang orang yang kita boleh percayai. Okay? Kedua, dah main kutu tu bagus sebab setiap bulan kita memang paksa diri kita untuk menyimpan. Tapi apa kau buat bila kau dah dapat duit kutu tu lagi penting. Ini main kutu dengan penat lelah dia buat apa, dia kumpul. Lala dia ambil duit entah apa benda dia belanja. Itu pun silap juga. Jadi awak kena tahu kenapa awak nak bermain kutu dan apa sebenarnya awak akan buat bila awak dapat duit kutu tu. Jadi saya memang suka kalau orang boleh buat disiplin macam tu, main kutu dan sebagainya. Ni lagi satu, kutu emas. Dia cakap kutu emas bahasanya macam bank-bank dia create benda-benda macam tu. Jadi boleh je, tapi cuma tengok jangan melebihi kemampuan kita ataupun kita jangan tersilap dengan benda-benda yang mungkin boleh menyerupai. Jadi jaga benda tu, right? Okey, saya tak nak ambil duit kutu dapat habis hilang. Tahu tak apa. Ramai orang ni dia main kutu lepas tu duit tu habis je. Alright. Okey, jadi kita nak masuk sekarang ke topik pada hari ni iaitu simpan, kaedah simpan dan pelaburan. Okey, dan saya nak awak bantu saya untuk share benda ni kepada kawan-kawan awak. Alright, sebab kita nak berbincang sebagai satu benda yang mungkin satu benda yang baru. Kadang-kadang apa yang saya selalu kongsikan ni dia boleh buat orang macam tak berapa kata orang tu setuju, sebab saya suka benda-benda yang sedikit kontroversi dari segi pemikiran biasa. Jadi sebab tu hari ni saya juga nak bagi satu di mana kalau kita tengoklah kalau kita tengok satu kaedah orang lama dulu kan, dia tengok macam orang lama dulu ni dia biasa macam tu kan. Biasanya dia orang tu macam apa yang diorang buat untuk nak buat nak buat macam mana nak buat RM1 tu dia boleh bekerja 2 kali. Itu sebenarnya yang kita nak bincangkan pada hari ini. Alright. Okey. Saya nak tanya satu soalan lah kat sini. Boleh tak? Boleh kita start Boleh kita start? Boleh, kalau boleh cakap boleh semua. Cakap komen boleh, Abang Abu boleh, dah boleh start. Saya nak tengok awak ni participate ke tak. Kan, tulis kat situ. Okey Abang Abu, kita start. Sebab dah 9.30 ni, kita dah boleh start kita punya topik pada hari ni, segmen ilmu. Come on, saya nak awak tulis, tekan. Jangan lokek untuk nak menulis ni pun lokek sangat. Kan? Jangan, tulis. Boleh. Passive learning is not very good for a lot of things. So you need to active learning. What is active? Participate. Alright, tulis, boleh, komen, tekan love, tekan share. Like, keep yourself active, alright? Alright, ini soalan dia, alright? Ini soalan dia. Saya nak tanya satu soalan, alright? Okey, katakan setiap bulan ni, alright? Setiap bulan ni awak ada satu pendapatan dan dengan awak dah belajar dengan Abang Abu ni kan, macam-macam kau dah belajar. So setiap bulan ni kau dapat kumpul lebih duit. Maksudnya setiap bulan ada duit lebih ni. Kan ada duit lebih ni setelah awak dah kurangkan perbelanjaan apa gedebak-gedebuk tu semua, dan awak ada duit lebih. Kan, sekarang apa awak akan buat dengan duit ni? Saya bagi 2 clue Saya akan bagi 2 clue dan saya nak awak cakap yang mana satu, right? Okey, ini soalan dia. Satu, awak akan mula simpan duit lebih tu dalam satu tempat yang boleh memberikan pulangan
setahun di antara 4-5% ke whatever yang biasa lah kan. So awak akan mula kat simpan dekat benda tu, dan benda tu takkan turun tapi dia akan terus naik. Itu satulah. Adakah awak akan letak dekat situ, ataupun awak akan ambil duit lebih ni awak terus gunakan untuk bisnes yang memang awak dah buat, dan awak tahu aku perlu melaburkan balik dalam bisnes supaya aku boleh macam meneruskan bisnes aku untuk memberikan aku pulangan yang lebih. Okey, di antara dua ni, mana satu yang akan buat sebagai seorang usahawan? Kan, sebagai seorang usahawan ni, right? Mana satu yang buat? Adakah duit lebihan tadi akan letak dalam satu tabungan yang akan berikan pulangan konsisten secara garanti, ataupun awak akan invest dalam bisnes awak sendiri dan awak akan terus roll dia supaya awak boleh revolusikan bisnes awak untuk menjadi lebih baik dan dalam kewangan yang lebih. Yang mana satu? Saya masukkan dalam plastik, tanam kat dalam pasu bunga. Itu memang aku rasa kau dah macam tak betul lah. Jadi aku rasa kau dah kena pergi check diri kau, sebab mungkin ada sesuatu stress level yang tinggi berlaku pada Suhaimi tu. Sebab Suhaimi cakap dia akan tanam benda tu dan dia akan letakkan dalam mana tu? Biar aku tengok. Dia cakap saya masukkan dalam plastik dan tanam kat pasu bunga. Saya rasa Suhaimi terpaksa pergi kat tempat-tempat untuk check cepat. Ada tak saudara-saudara Suhaimi kat sini? Saya rasa kena bawa dia check cepat sebab mungkin dia dalam keadaan stres yang melampau sangat sampai dia boleh fikir macam tu Jadi saya rasa kena cepatlah buat tindakan. Kalau ada saudara mara kat Suhaimi kat sini, tolong check, call dia, check, tengok dia macam mana. Alright. Okey, yang Hayati pula dia cakap saya mula kumpul duit untuk beli emas. Maksudnya saya akan kumpulkan duit lebihan tu untuk beli emas. Alright, okey. Maksudnya awak akan beli emas. Saya nak antara dua tadi. Adakah awak akan simpan benda tu dalam bentuk yang garanti bagi awak return, ataupun awak akan invest dalam bisnes awak untuk ni, alright. Saya simpan dalam tabungan yang income konsisten. Okey, Lina. Aslina dia cakap yang kedua. Setakat ni saya masuk dalam bisnes untuk tambah pelbagai jenis barangan tambah. Okey, alright, good. Okey. So ini adalah antara jawapan. Siapa lagi? Saya akan buat yang first tu. Syura dia akan buat first. Okey, yang dah ada 3 orang yang akan buat first dan 2 orang yang akan buat yang second. Siapa lagi? Come on, just jawab. Dia tak ada salah dan betul dalam menjawab ni. Dia tak ada salah dan betul. Okay? Saya akan bagi dua-dua pun saya buat. Allahu Akbar. Itu jawapan dia. Alright. Inilah yang aku cakap si Suhaimi ni, walaupun dia ni macam tu kan, kadang-kadang dia ni, tapi dia ni bijak orangnya. Alright. So inilah jawapan yang sebenar. Alright. Okey, sebagai seorang usahawan, kita takkan buat satu je, kita akan buat dua-dua. Seboleh-bolehnya kita kena buat B ni apa? Both. Dua-dua kita buat. Sebagai usahawan dia akan buat dua-dua kan. Tapi kalau macam kita belum, kita akan cuba pilih satu kan. Sebenarnya sebagai usahawan, jawapan dia kita buat dua-dua. Sebab sebagai seorang business owner ni, kita ni lain pemikiran dia. Kita tak boleh fikir macam biasa. Okey. Siti Fatimah dia cakap tengok pada sesuatu dan buat simpanan dan masa belanja untuk menambahkan baikkan bisnes. Alright. So kita perlu faham kat sini yang kita akan selalunya kita akan buat dua-dua lah. So tahniah kepada siapa ni? Kita punya brother kita ni, brother yang memang nakal sikit brother kita ni. Alright, Suhaimi. Jadi kita bagi tepukan kepada Suhaimi kerana jawapan dia itulah yang sebenarnya saya nak. Alright, iaitu kita akan buat dua-dua. Alright, sebab apa? Ramai orang bila kita pergi dengar macam-macam ni, kita akan ambil salah satu benda tu. Sama ada kita akan terus kalau kita pergi tempat-tempat yang ajar pasal pelaburan, whatever, kita cakap okey, duit lebihan ni akan buat pelaburan, yang lain aku berhenti. Lagi satu, ada orang pula yang bila kita pergi tempat-tempat yang cerita pasal bisnes dan sebagainya, kita cakap aku nak terus kembangkan bisnes aku dan sebagainya. Tapi remember alright, sebagai usahawan kita akan mula buat dua-dua. Maksudnya kita perlu juga bagikan untuk kita punya perkembangan bisnes kita, dan juga kita perlu adakan sesuatu yang boleh memberikan satu pulangan supaya kita tak hanya berharap pada benda ni, kita mula create something yang boleh memberikan kita pulangan. Inilah sebenarnya yang dilakukan oleh orang dulu. Kan kalau kita tengok orang dulu, dia orang ni bukan buat dia nak dua-dua. Macam mana dua-dua ni boleh kita buat dalam kewangan? Iaitu simpan pun perlu, investment pun perlu.
Tapi dengan satu je, kita ada RM1 je, tapi macam mana kita nak buat dua-dua? Satu RM1 ni aku kena simpan atau kena melabur? Aku tak boleh buat dua-dua. Itu adalah normal punya pemikiran. Tapi sebenarnya kita boleh buat dua-dua benda ni. Dua-dua dia menjadi satu simpanan, at the same time dia juga menjadi satu pelaburan. Boleh ke? Boleh tak? Boleh faham tak benda ni? Right? Jadi sebenarnya kita kena duk fikir apa yang kita boleh lakukan pada masa hari ini untuk benda tu. Kalau orang dulu macam seperti tadi Azim cakap, dengan ramai yang cakap tadi kan, kalau orang dulu senang je, dia simpan-simpan duit, dia beli tanah. Dia maksudnya duit tu dia terus melaburkan dalam tanah. Jadi dia jadi dua benda. Tanah tu jadi satu sumber simpanan mereka juga, dan juga dia jadi satu sumber pelaburan, dan mereka juga boleh gunakan dia sebagai satu cagaran untuk benda lain tau. Itu dia punya benda yang kita kena fikir, macam mana benda tu kita boleh buat pada hari ini. Pada hari ini macam mana kita nak buat? Itu yang kita nak bincangkan dengan panjang lebar sekejap lagi ni. Alright, kita ambil ni apa soalan ni. Betul lah atuk saya simpan dan pelabur hartanah dia usahakan jadi kebun. Tak, benda ni memang orang dulu ni tak ada masalah. Alright, cuma hari ini benda tu boleh ke buat? Itu soalan Abang Abu. Ada tak benda yang dulu orang buat kita boleh buat sekarang? Boleh ke kita macam simpan-simpan duit beli tanah ke? Kan? Mungkin apa yang kita boleh buat salah satu adalah emas. Kan kita simpan sikit-sikit, kita beli emas. Boleh? Kan? Itu boleh, tapi of course lah emas ni kalau boleh kita melabur dalam emas tanpa niat nak mengeluarkan benda tu. Kita melabur, dengar betul-betul, jangan tu nak melonjak whatever. Kita melabur emas ni jangan untuk nak kita dapat pulangan tau. Tapi emas ni dia ada lain. Emas ni kita simpan untuk nak keluarkan zakat, untuk kita nak dapatkan aurah, tarik kekayaan. Itu sebab kita mula menyimpan emas. Alright? Okay? Tapi apa yang Abang Abu nak tanya sekarang ni, macam mana kita boleh buat benda yang orang dulu buat? Dia jadikan satu benda tu sebagai satu simpanan dan pelaburan. Sebab tu Abang Abu nak introduce sikit. Saya nak introduce apa yang sebenarnya benda ni boleh ke kita buat. Ada orang tanya, boleh ke benda tu Abang Abu? Boleh ke? Ya, boleh ke benda tu? Kan apa yang kena buat? Itulah yang kita nak cerita kan. Sebab tu Abang Abu, kalau yang dah join Pukat Kaya, siapa yang dah join Pukat Kaya ni, Allahu Akbar, you akan mula belajar benda tu. Tapi yang belum lagi, kau pergilah dekat abangabu.com ni. Alright, kau cepat-cepat daftar kan. Sebab sekarang alright, RM99 sahaja, alright, untuk awak sertai program Pukat Wang. Okey, apa tu sebenarnya? Sebenarnya itu adalah benda yang saya buat mengikut kaedah orang lama-lama dulu, macam mana dia buat dengan teknologi baru. Kita gabungkan kaedah lama dalam simpanan pelaburan orang lama-lama dengan benda teknologi baru yang kita namakan dia fintech lah hari ni kan. Kalau kita tengok fintech ni satu benda yang sedang mendapat perhatian tinggi. Jadi fintech dengan teknik lama, macam mana kita nak gabungkan? Itu sebenarnya yang perlu kita ada pada ketika ni. Dengan datangnya pula benda-benda macam kripto, dengan digital asset dan sebagainya. Alright, macam mana kita nak mengambil teknik lama daripada atuk nenek moyang kita ni, dengan kita implement ataupun integrate dengan teknologi maybe cucu-cucu kita sekarang ni kan. Kan budak-budak sekarang ni dia punya teknologi, ya Allah kan, luar biasa. Jadi macam mana kita boleh gabungkan? Itulah yang sebenarnya idea yang saya bagi tahu. Dengan satu ni kita boleh create dua kerja. Dengan RM1 yang kita ada, kita boleh suruh dia buat multitask. Dia bukan satu task je. Okey, AA, ni ada soalan daripada Lina. Dia tanya, AA mana yang baik, kita simpan fizikal emas saja atau cash dari jualan emas tu kita laburkan lagi?
Okey, benda ni quite subjektif, tapi pada saya kita perlu berniat. Okey, kita start dengan niat menyimpan emas ni untuk kita keluarkan zakat. Kita niat benda macam tu je. Okey, aku nak simpan ya Allah emas ni dan cukup haul nanti aku nak keluarkan zakat. Jadi bila kita buat macam tu, kita tak ada lagi nak fikir bila aku nak jual emas ni, bila harga nak naik aku nak jual, melainkan kita dapat satu peluang. Contohnya kita dapat satu peluang untuk buat satu pelaburan, ataupun kita nak memulakan sesuatu, ataupun kita dapat satu, kata orang tu, opportunity yang luar biasa. Masa tu kita boleh cairkan emas ni. Alright, itu yang sebenarnya kita boleh lakukan. Alright, okay, now jadi saya nak bagi tahu sedikit lah mengenai apa kaedahnya. Yang saya namakan kaedahnya adalah pukat wang ataupun pukat kaya. Alright, apa tu pukat kaya? Sebenarnya dalam satu ringgit tadi yang kita dapat ni, kita nak menjadikan pukat kaya kita ni sebagai satu tempat di mana dia juga berbentuk simpanan dan dia juga berbentuk pelaburan. Alright, dia berbentuk simpanan dan berbentuk pelaburan, dan juga dia juga akan menjadi satu sumber untuk kita mengambil peluang. Alright, 3 in 1 sebenarnya dalam fintech. So benda ni boleh kita lakukan ala fintech, tapi kita perlu tahu bila bila kita buat tu, kita ada strategi yang betul. The correct strategi dalam buat benda ni. Jadi definitely untuk saya nak terangkan secara panjang lebar kat sini, memang it's really take some time to understand, sebab benda ni sangat penting. Dia tak boleh macam ala kadar aja, tak. So you kena faham betul-betul. Sebab tu dalam pukat kaya, saya telah adakan satu sistem di mana kita panggil pukat wang. Alright, dia ada satu benda yang kita panggil dia pukat wang. Pukat wang ni kita akan jadikan dia sebagai satu bentuk simpanan, tapi dia juga berbentuk pelaburan, dan juga dia berbentuk peluang untuk sumber peluang. Alright, dengan menggunakan pukat wang tadi. Jadi dalam pukat kaya, permulaannya adalah pukat wang. Alright, selepas tu kita ada pukat mewah. Pukat mewah ni untuk memastikan juga kita tak naklah terlepas peluang-peluang kemewahan, peluang-peluang tu rasa nikmat nikmat yang Allah sediakan. So kita ada satu yang dinamakan pukat mewah. Alright, macam mana kita nak membentuk pukat mewah dalam fintech ni? Alright, dan kemudian kita ada pukat tumbuh. Maksudnya pukat growth. Alright, pukat tumbuh ni sebenarnya adalah satu lagi di mana fintech yang kita akan gunakan untuk dia punya perkembangan. Maksudnya dia akan jadi satu tempat untuk kita menumbuhkan kita punya wealth. So macam mana kita nak buat? Sebab benda ni juga saya susun supaya kita boleh juga elakkan diri kita daripada pembaziran dari segi cukai. Ada teknik-teknik dengan fintech ni, kita boleh bukan lari cukai, tapi kita boleh sebenarnya plan kita punya cukai supaya kita tak membazir pembayaran cukai kita. Alright, sebab tu benda ni dia something yang kita perlu faham. Alright, sebab tu saya nak you fahamkan benda ni untuk kita juga membina pukat-pukat ni supaya kita boleh mengambil peluang. Alright, peluang-peluang yang terjadi. Sebab tu zaman dulu awak sebenarnya awak tahu tak, konsep ni telah diguna pakai oleh siapa? Saya bagi satu contoh yang diguna pakai satu family, satu company yang luar biasa hebat kat dunia ni. Konsep ni telah diguna pakai oleh mereka. Siapa? Walt Disney. Walt Disney ni kalau baca sejarah dia, awak akan faham betapa dia ni menggunakan satu kaedah zaman sekarang masa dulu. Kan, kaedah tu dia telah gunakan untuk dia mencipta sesuatu yang akhirnya dia jadi luar biasa. Dan kalau kita tengok macam mana Walt Disney ni, dia dapat fund dia punya visionary punya theme park tu kan. Theme park yang dia visualize dalam kepala otak dia dapat mulakan adalah daripada
pukat ni. Daripada sistem pukat yang dia buat. Begitu juga kalau kita baca sejarah siapa ni yang Allahu Akbar, yang nama dia saya lupa, tapi dia macam start something yang dia call pampered chef tau. So dia satu benda yang dia create pada lebih kurang tahun 80 kalau ikut sejarah dia dengan menggunakan sistem ni. Di mana dengan sistem ni dia dapat keluarkan duit tu untuk dia start, dan akhirnya dia jual balik dengan 900 juta pada Warren Buffett. Ini satu benda yang kita kena faham kan. So banyaklah kalau saya nak cerita macam mana dengan sistem pukat ni kita boleh create banyak benda yang luar biasa. Sebab tu bagi anda yang betul-betul nak fahamkan benda ni, nak aplikasikan benda ni dalam hidup awak, dalam bisnes awak, maka jangan tertinggal untuk join Pukat Kaya saya, insya-Allah. Alright, dalam program yang akan berlangsung pada 30 Jun ni, dia punya permulaan, pembukaan dia. So program ni dia akan bersambung untuk 3 bulan, tapi pembukaan dia adalah Jun 30. Alright, dan untuk program ni nak join ni adalah RM99 sahaja. Alright, untuk program bernilai, kalau dari segi value yang betul, nilai dia beribu-ribu ringgit. Tapi kalau nilai dari segi kewangan yang kita bayar adalah RM99. Jadi jangan anda terlepas peluang. Bukan awak saja, tolonglah bawa orang-orang yang awak rasa macam dah meniaga berpuluh tahun, dah meniaga 3, 4, 5 tahun, dia tak ada apa-apa perubahan. Lebih-lebih lagi kena pula zaman-zaman macam ni, pandemik, dengan COVID, dengan PKP, dengan lockdown, pasti bisnes-bisnes diorang ni lagi merana. Tapi apakah satu benda yang kita boleh lakukan supaya kita masih lagi boleh membina benda yang kita rasa macam impossible? Alright, saya nak tunjukkan pada awak sebenarnya boleh buat, dan bukti untuk benda tu adalah diri saya pada tahun lepas. Alright, bila lockdown yang pertama diumumkan, apa sebenarnya saya buat dan macam mana saya keluar daripada benda yang limited dalam kepala otak saya ni, sehingga saya boleh capai sesuatu yang saya sendiri tak sangka. Alright, so sebab tu Warren Buffett tu pronounce macam nak makan buffet je. Lantak lah kan. Sebab aku ni bukan orang sini. Aku ni orang Europe kan, Europe, US. Jadi aku punya slang memang macam tu kan. So memang macam tu lah. Apa-apa. Selamat pagi Mutapan Kanabati. Alright, daripada Mutapan mana? Dubai ya? Di mana tu? Dubai ke? Ni ada anak adik-beradik ni yang datang dekat Melaka, tak silap saya. Alright, so itulah yang kita bincangkan. Jadi saya tak nak awak terlepas peluang. Alright, sampaikan pada member-member awak, sampaikan pada kenalan awak, sebab Pukat Kaya adalah satu revolusi dalam kewangan perniagaan. Alright, kewangan perniagaan. Kalau ada revolusi, Pukat Kaya itu adalah sistem revolusi yang akan merevolusikan kewangan perniagaan awak. Jadi jangan terlepas peluang untuk menyertai benda ni, yang saya memang bagi dengan niat membantu saja. Kalau awak ikut RM99 tu, sebenarnya banyak duit tu akan disalurkan balik kepada ramai orang lah. Jadi jangan tertinggal. Pergi cek dekat www.abangabu.com ni untuk dapatkan info, dan juga awak terus boleh sertai lah insya-Allah program ni. Okey, so itu saja untuk hari ni. Saya nak bagi tahu sebenarnya untuk kita ceritakan pukat ni pukat ni kita perlu ada 3 macam pukat, iaitu pukat yang kita panggil dia pukat wang, yang akan mula menjadikan dia sebagai satu bentuk simpanan. Satu lagi adalah pukat kemewahan, maksudnya pukat mewah yang akan kita gunakan untuk kita rasa nikmat dan merasai kemewahan. Dan ketiga adalah pukat tumbuh, yang sebenarnya adalah pukat pelaburan yang luar biasa. Right? Macam mana kita nak bentuk benda ni dalam fintech, macam mana kita nak gunakan fintech teknologi untuk buat benda ni, itulah yang saya nak bagi pada awak semua, insya-Allah. Alright, jadi jangan terlepas peluang untuk buat something. Oh, di Singapura, Mutapan Kanabati di Singapura. Saya pun dekat Singapura juga, Mutapan. Saya pun dekat Singapura juga, Mutapan. Saya memang di Singapura juga.
Sebab sekarang kan kita lockdown di Malaysia, jadi saya banyak kat Singapura lah, insyaAllah. Alright, okay. So itu saja daripada Abang Abu untuk hari ini. Kalau ada soalan-soalan yang awak nak tanya, kita bagi sedikit ruang dan masa untuk saya jawab soalan-soalan awak kalau ada. Dan kalau awak tak faham juga apa yang saya cerita tadi, alright, don't worry, kita akan terus sambung esok. Alright, dengan mendalami lagi benda ni, saya akan bagi juga banyak checklist yang perlu ada untuk awak selamatkan diri awak. Alright, macam mana awak boleh protect daripada buaya-buaya dan jerung-jerung, dan juga jerung-jerung yang jerung-jerung kat luar sana, dan shark, jorong, benda-benda macam mana kita nak protect diri kita. Macam mana kita nak protect diri kita daripada banyak jerung ni, jerung tipu je. Dia tak ada gigi, tak ada apa, dia gigit pun tak ada benda, tapi dia nak makan kita. Jadi macam mana kita nak selamatkan diri kita daripada lawsuit dalam kita mencipta pukat-pukat ni, insya-Allah. Alright. Itu yang kita akan cerita besok. Banyak benda yang kita akan bercerita, dan saya sangat-sangat mengharapkan kalau anda ada soalan-soalan yang awak nak tanya, boleh tanya supaya awak lebih clear. Dan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, sebab nampaknya love kita pun 1000 lebih dah melepasilah kita punya target. Dan alhamdulillah kita ada juga ramai yang adik-beradik yang sentiasa ada ni. Cuma saya nak kita terus berkembang, saya nak kita terus community kita ni, kita nak lagi ramaikan supaya lagi ramai yang dapat manfaat, lagi ramai akan jadi di antara kita ni. Jadikan ilmu wang dunia akhirat ni sebagai satu ibadah, satu bukan ibadah, apa maksud dia, satu benda, satu legacy yang kita nak tinggalkan. Sebab ilmu wang akhirat ni dia akan terus berkembang dan dia terus membantu ramai orang. Jadi kita nak jadi be part of it. Kita jadi satu keluarga, satu community dalam benda ni. Ini bukan benda abang-abu je, tak. Kita nak sama-sama. Saya nak you all join benda ni, sampaikan pada orang lain, be part of it, dan kita tunjukkan yang sebenarnya, alright, apa yang kita lakukan boleh membuahkan kejayaan dunia dan akhirat. Itu yang kita tekan kat sini. Jadi itu sajalah daripada abang-abu, insya-Allah. Saya doakan semua yang ada pada hari ini, Allah permudahkan urusan dunia dan urusan akhirat kita, dipermudahkan segala aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa diberikan taufik dan hidayah dalam perjalanan kehidupan kita, dipenuhi dengan cahaya-cahaya keimanan, dilindungi daripada segala niat perbuatan jahat syaitan, manusia dan jin yang cuba menghalang kita untuk melakukan perkara-perkara baik. Alright, mudah-mudahan Allah akan sentiasa bersama dengan kita, dan sesungguhnya kita bergantung hanya pada Allah, dan kita terus berjuang, terus lakukan jihad kita, jihad untuk diri kita berubah menjadi orang yang lebih baik, supaya Allah SWT memberikan kita rahmat. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita ni kita dipenuhi dengan rahmat Allah SWT, dan kita mencapai satu makam yang tinggi di sisi Allah SWT. Alright, dan kita akan dimatikan dengan cara husnul khatimah. Mudah-mudahan kita akan dilindungi daripada azab neraka, azab kubur. Mudah-mudahan kita dibangunkan dan kita dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang soleh, insya-Allah, dan amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Jadi kita akan berjumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua adik-beradik abang Abu yang saya sayangi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri, anta Allah